Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia. Siapa sahaja tidak mengenali negara ini merupakan syurga rekaan buat pecinta makanan. Dari Perlis hingga ke Johor, seterusnya terbang ke Sarawak dan Sabah, ada sahaja makanan yang enak belaka untuk dinikmati. Jangan terkejut jika saya katakan Malaysia menduduki tempat ke-8 negara yang paling tinggi kadar pembaziran makanannya. Menyingkap kisah makhluk dua serangkai yang digelar Qarun dan Firaun seakan-akan berkait dengan situasi kita kini. Rezeki melimpah ruah namun sikap tidak bersyukur menyelubungi diri. Demikianlah mauduk bicara yang berbunyi, hargai makanan, kurangkan pembaziran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat peneraju acara. Sof kehakiman yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan detik waktunya, dan pemerhati dalam talian yang berada jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin yang dihormati, berlandaskan sumber daripada laman Wikipedia, pembaziran makanan dapat ditakrifkan sebagai makanan yang dibuang atau tidak dimakan. Menurut SW Corp, dianggarkan kira-kira 4,005 tan makanan yang masih elok terbuang. Makanan yang dibazirkan tersebut sepatutnya boleh mengisi perut hampir 3 juta rakyat yang memerlukan, bahkan untuk 3 kali hidangan dalam sehari. Walaupun kerajaan telah menyuntik kesedaran kepada masyarakat sejak dari bangku sekolah, isu ini dilihat seperti tiada tanda noktah. Justeru izinkan saya mendedikasikan tajuk pidato pada hari ini kepada 3 inti bicara sebagai pengamatan kita bersama. Hadirin yang dikasihi, indikator pertama, kreativiti dikerah menghasilkan variasi juadah. Memetik kata-kata Grace Potter, merobohkan rumah lama dan membina yang baru adalah perkara yang paling membazir kita lakukan sebagai manusia. Sikap tamak ketika berbelanja telah sebati dalam diri segelintir masyarakat kita. Mana tidaknya, baru sahaja lihat makanan yang sedap-sedap ditambah pula dengan potongan harga lalu dibeli bak tiada hari esok. Akhirnya, makanan tersebut dihumban ke dalam tong sampah. Nafsu bukan untuk dituruti, malah sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengawalnya. Apa salahnya jika lebihan makanan tersebut kita simpan dalam peti ais, kemudian dimasak semula menggunakan resepi baharu mengikut daya kreatif masing-masing. Tamsilnya, menu hari ini ayam goreng, esok pula resepi diolah menjadi ayam masak merah. Maka kita wajib, terutamanya umat Islam, meninggalkan perbuatan membazir kerana ia merupakan salah satu sifat mazmumah yang dicintai syaitan laknatullah namun dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, indikator kedua, ketegasan pemerintah membawa perubahan. Kajian terbaru mendapati hampir separuh daripada makanan hasil penyediaan buffet secara normalnya terbazir. Belum lagi termasuk dengan penghasilan di premis makanan yang lain. Hal ini secara tidak langsung memberi impak kepada peningkatan kos pelupusan sisa makanan. Dari perspektif alam sekitar, pembuangan yang kemudiannya diikuti perebutan sisa makanan menyumbang kepada penghasilan kesan gas rumah hijau yang mengakibatkan pemanasan global sekaligus mengancam hidupan bumi untuk meneruskan kemandirian spesies. Sudah tiba masanya pihak kerajaan menguatkuasakan rang undang-undang pembaziran makanan bagi menyelesaikan masalah ini.
pada masa yang sama, kita sebagai masyarakat yang prihatin perlulah menyokong hasrat kerajaan demi kebaikan bersama. Bukannya buat endah tak endah sahaja. Maka, tiada lagi alasan untuk kita terus melakukan pembaziran. Hadirin yang budiman, indikator ketiga, semangat disemai, idea dituai. Sebagai negara yang mempunyai banyak hasil pertanian, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah penyumbang kepada sisa makanan di Malaysia. Masihkah anda ingat tentang isu pembuangan sayur-sayuran oleh petani di Cameron Highlands hingga ratusan tan beberapa bulan lalu? Meruntun hati masyarakat, khususnya golongan yang terputus keperluan harian disebabkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Kerajaan sepatutnya menyalurkan dana dalam penyelidikan dan pembangunan bagi memanfaatkan tanaman yang rosak tersebut. Lihat sahaja adik Mariam kita yang berjaya mengharumkan nama negara setelah memenangi bukan 1, bukan 2, malah 3 pingat emas dalam pertandingan inovasi dan reka cipta sejenis makanan haiwan berasaskan kulit udang dan siput sedut. Terang lagi bersuluh, sesuatu ciptaan mampu dihasilkan tanpa mengenal usia seseorang selagi ada pihak yang memberi galakan. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sidang hadirin intelektual sekalian, secara tuntas, suka atau tidak, rakyat negara ini perlu buka mata, hati dan minda melihat isu pembaziran makanan yang terbukti mengundang banyak impak negatif kepada pembangunan sosioekonomi keseluruhan masyarakat dan perjalanan mencapai status negara maju. Jika bukan kita yang mengorak langkah, siapa lagi yang boleh kita harapkan? Sebagai penghias bicara akhir, izinkan saya mendeklamasikan serangkap pantun. Indah mekar bunga sakura, gugur di tengah kota Jepun. Jika ada salah bicara, cari disusun memohon ampun. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.